Jadi sambung sini sekali lagi, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kuntu rajulan mazza, aku ni satu orang lelaki yang keluarnya air mazi, yang kuatnya keluar air mazi, fastahyaitu, maka aku ni malu, an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makani ibnatihi, karenanya kedudukan anak perempuan dia minni dengan aku. Fa amartul Miqdad, maka aku pun memerintahkan kepada Miqdad bin Aswad. Fasa'alahu, lalunya Al-Miqdad itu bertanya kepada Nabi SAW. Faqal, lalu dia berkata, ya ghussil dzakarahu, hendaklah dia itu membasuhnya kemaluan dia, wa yatawadda, dan berwuduklah. Dan riwayat Bukhari, irsil dzakaraka, dan hendaklah dia basuhnya kemaluan, hendaklah kamu membasuh kemaluan kamu, wa tawadda, dan kamu berwuduk. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim pula ada beritahu, tawadda, hendaklah kamu berwuduk, wandah farajaka, dan hendaklah kamu renjiskan, basuhkan kemaluan kamu. Jadi daripada hadis ini adalah air mazi itu adalah najis dan membatalkan wuduk. Jadi faedah daripada hadis ini adalah nak beritahu bahawasanya air mazi itu najis, maka wajibnya kita membasuhnya. Cuma tetapi kena ingat, ia dimaafkan sekiranya ia sedikit. Kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyak tidak bolehlah. Sedikit itu dimaafkan kerana susahnya nak jaga. Inilah yang disebut oleh sebahagian ulama. Tapi pendapat sebahagian ulama ni kuatlah, yang mengatakan yang sedikit itu dimaafkan. Tetapi yang dimaafkan itu kena ingatlah, yang saya kategorikan tadi adalah di kalangan suami isteri. Suami isteri yang mana ketika dia bersama dengan pasangan dia ini, maka masa tu sukarnya untuk menjaga air mazi yang daripada perempuan dan air mazi daripada lelaki, yang mana masa tu sedang bersetubuh, yang mana bersetubuh ketika itu, yang mana keluarnya air mazi ataupun keluarnya air mani itu akan jadi bercampur dan akan kena pada cadar, akan kena pada seluar dan mana-mana yang sekitarnya, maka perkara ini dimaafkan. Itu dimaafkan, tidak mengapa. Tetapi atas dasar nazafah, atas dasar kebersihan, hendaklah kita tukarlah. Kalau kita tengok tu nampak banyak sangat ke apa, ataupun air mani tu terkeluar ke apa, yang mana banyak sangat kena pada cadar apa semua sekali tu, seeloknya kita bersihkan dengan tisu dan sebagainya, ataupun kain ke apa, ataupun kita tukar terus cadar. Kerana nak biar gitu tertumpuk, adanya tumpukan air mani gitu pun nampak jelek jugalah di katil kita, di tilam kita tu. Jadi nak dibiarkan gitu pun rasa tak sedap mata memandang. Maka seeloknya dalam beberapa masa tukarlah. Tetapi untuk masa-masa tertentu tak perlulah kita was-was untuk kita duduk atas tu, kemudian kita nak solat, kita terpaksa salin semua pakaian kita kerana kita tidur atas tilam yang mana bekasnya kita suami isteri bersama kan. Maka tak perlulah sampai kita nak pergi solat, kita kena salinnya pakaian yang lain, kena salinnya kain ke baju yang lain, kerana takutnya terkenalah pada kita, ataupun terus mandi ke was-was takut kena mana-mana ke apa. Tidak perlu sampai begitu. Kerana ini saya dah beritahu dah, kerana ia adalah najis, tetapi najis yang dimaafkan kerana sedikitnya ia. Yang kedua, hadis ini nak memberitahu tentang terbatalnya wuduk kerana keluarnya dari salah satu daripada dua jalan. Yang ketiga, hadis ini nak beritahu wajibnya basuh kemaluan itu. Basuh dan sakar itu wajib basuh. Cuma sebahagian ulama, ada dua pendapat ulama pula pasal basuh kemaluan. Ada yang mengatakan basuh kemaluan bersama dengan unsaian, kerana ada lafaz hadis yang lain bersama dengan batu dia. Testis dia pun kena basuh. Jadi itu lafaz yang disebut hadis yang lain. Maka ada setengah pendapat ulama mengatakan wajib basuhnya batang dia, zakar dia, dan juga batu dua pun dia kena basuh juga. Dan perempuan pun kiaskan gitulah juga, mana kena basuh sekitarnya juga.
Makna bukan semata-mata di kawasan najis itu. Itu mengikut setengah pendapat ulama. Tetapi pendapat yang jumhur ulama pula hanya kena basuh kepada tempat-tempat yang keluar saja. Ini lebih senang lah. Pendapat yang pertama yang saya beritahu tadi adalah bentuk perwaspadaan lah. Kerana basuh semua mestilah sekitar tu yang kena sikit ke apa pun dah settle semua. Tapi kalau yang basuh pada tempat keluar saja, maka ginilah macam gini. Kalau kita kencing, kita hanya basuh tempat yang keluar tu saja. Maka kadang-kadang nak basuh tempat keluar dia saja pun payah. Jadi kita basuh sekitar dia, kan? Kita basuh sekitar kemaluan juga. Maka itu kebiasaan, kan? Maka pendapat yang kata keseluruhan itu bentuk perwaspadaan. Kalau hanya tempat keluar saja itu, itulah yang wajib yang sebenarnya. Kemudiannya hadis ini nak beritahu air mazi ini juga tidak wajibnya kita mandi janabah. Keluarnya air mazi walaupun adanya syahwat tetapi tidaknya kemuncaknya syahwat, maka ia tidak dianggapnya keluarnya air mazi, maka ia adalah air mani. Dia tidak dianggap dia air mani, ia dianggap air mazi, kan? Kerana tidaknya keluar dengan syahwat. Dan dipanggil syahwat yang air mani itu sekiranya syahwat kita itu sampai rasa lega. Bila kita ada lega ataupun kepuasan, bila ada dengan kepuasan itu, maka itu isyarat kepada air mani. Kalau tanpa kepuasan, maka itu air mazi lah. Keluar air. Tak tahu air mazi ke air mani. Kan? Tapi rasa lega selepas pada tu. Lega itu bukan air mazi, itu air mani. Saya pernah adanya satu orang, kawan juga. Dia tengok perempuan, dia keluar air mani. Bila dia tanya, keluar air mazi ke keluar air mani? Dia kata keluar air mani. Macam mana dia kata keluar air mani? Dia kata keluar tu memang keluar pancut lah, dia kata. Dia adalah satu orang itu. Jenis orang-orang yang ada masalah gitu pun, masalah-masalah syahwat gitu pun ada. Jadi dia bila terlampau sangatnya ghairah, sehingga jadi terkeluarnya air mani pun ada. Cuma yang itu kita kena bezakan lah. Jadi nak bezakan air mazi dengan air mani, ialah air mazi keluar tu tak puas. Kita masih lagi ada syahwat. Keluar air, tapi masih lagi ada syahwat. Ada lagi syahwat kerana ia keluar bukan bentuk kepuasan, kan? Maka itu adalah air mazi. Kalau keluar dengan adanya bentuk kepuasan, melegakan dengan adanya pancutan, mima'in dafiq, ya, dalam ayat Quran pun ada sebut, yang mana keluar tu adalah keluar yang terpancar, kan? Terpancut. Maka yang terpancut itu adalah air mani, kerana air mazi tidaklah jenis yang bentuknya terpancut-pancut puas itu. Itu kita kena bezakanlah dengan pelajaran kita hari ini. Kemudian pula, air mazi ini tak cukup dengan menyapu tisu, menyapu dengan batu. Itu tak boleh. Untuk bersihkan daripada air mazi ini tak sama dengan membersih air kencing. Air kencing kita boleh dengan kadar gunanya batu, kita boleh gunanya tisu, kenapa kan? Untuk bersihkan dia. Tetapi untuk air mazi ini kita mesti gunanya air. Penggunaan air itu adalah kewajipan. Maka ia berbezanya dengan air kencing. Sini. Pada sekiranya ditanya macam mana perbezaan air kencing dengan air mazi, cara basuh dia, cara basuhnya air mazi adalah dengan membasuh dengan air. Manakala air kencing boleh dengan air, boleh dengan batu, boleh dengan tisu dan sebagainya. Itu lain perbezaan dia. Okey, habis sini dulu untuk hadis ni. Kemudian kita sambung selepas ni pula. Keluar sekejap.